Salam sejahtera dan salam serak sayang. Bersama saya Janet Bennett. Berita utama, peruntukan RM100 juta yang disalurkan kepada unit hal ehwal agama-agama lain UNIFO pada tahun ini antara lain bakal memberi fokus dalam usaha membantu untuk membaik pulih sekolah-sekolah mubalik di kawasan luar bandar. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari terletak Wang Peng berkata, selain untuk sekolah mubalik, peruntukan yang disalurkan itu juga bakal dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah Cina. Sekolah mubalik ada yang usang. Ya. Sekolah mubalik Ya. ada yang lain. Ada sekolah St. Thomas, sekolah di luar bandar. Di luar bandar berkendakkan bantuan repair sekolah mubalik di luar bandar. Kita banyak SDA, banyak Methodist School, kita Catholic banyak school. Catholic, Protestan di luar bandar. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Forum Minggu Keharmonian Antara Agama Malaysia 2023 edisi ketiga di Kuching pada Isnin. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, peruntukan itu juga akan diagihkan lebih cepat berbanding peruntukan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang mengambil masa yang agak lama. Terdahulu di dalam ucapannya di forum itu, Premier Sarawak menjelaskan perkahwinan campur antara masyarakat berbilang kaum di negeri ini telah menghasilkan generasi hybrid. Katanya, suasana itu juga telah mewujudkan suasana harmoni dan sikap toleransi yang tinggi antara kaum dan agama di negeri itu. Last weekend, I attended the wedding between a Chinese and a Malay. Just last 2 nights. And the tea ceremony, the Malay girl wears cheongsam. And the akad nikah ceremony, the Chinese boy wears songkok and Malay national dress, including the parents, though they are not Muslim. That is what we call appreciation of culture. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Douglas Gambas, Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Argo Dagang, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk John Sikitayai, Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Utom, Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Dr. Jarib Susil dan Pengarah UNIFO Datuk Jack Aman Luar. Terdahulu ketika berucap, Datuk Jack memberitahu Forum Minggu Keharmonian Antara Agama Malaysia 2023 mampu menjadi platform untuk menggalakkan hubungan harmoni antara kaum dan agama dalam kalangan masyarakat di Sarawak. Jelas beliau, forum itu bertujuan untuk mempromosikan nilai hormat, menghargai dan menerima kepelbagaian agama dan budaya melalui dialog, pendidikan dan kesedaran awam. The forum aims to promote the value of respect, appreciation and acceptance of religious and cultural diversity through dialogues, education, public awareness. It is a celebration of unity in diversity and the divine connection between the people and their faith. This platform would also provide sharing experiences, knowledge and good practice to promote harmonious relationships between us and within our community. It also aims to increase understanding and harmony between members of the multi-religions through effective interactions and emphasize on the practice of universal virtues, especially the values of goodwill, and to share what we have in common. Dalam pada itu, forum tersebut telah menampilkan seramai 7 ahli panel untuk mengadakan sesi dialog bagi membentangkan pelbagai topik dan aspek agama yang akhirnya akan membawa kepada interaksi yang berkesan, persefahaman bersama dan penghayatan nilai-nilai muhibah. 7 orang panelis yang terlibat itu dari Jabatan Agama Islam Sarawak, Persatuan Gereja-Gereja di Sarawak, Persatuan Buddha Malaysia Cawangan Sarawak, Cawangan Hindu Sagam Sarawak Malaysia, Perhimpunan Rohani Bahai Sarawak, Persekutuan Persatuan Cina Sarawak dan Persatuan Kuil Sing Sarawak. Beralih ke paparan seterusnya, masyarakat Melanau mempunyai keunikan yang tersendiri termasuk sikap toleransi yang sangat baik dalam semua aspek kehidupan. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, warisan dimiliki masyarakat Melanau mempunyai potensi yang besar untuk dikomersialkan kepada masyarakat dari seluruh negara.
Katanya nilai pelancongan ini mampu menarik kedatangan pelancong ke Sarawak sekaligus membantu menjana ekonomi di samping menambah pendapatan penduduk setempat. Ini adalah suatu suku kaum yang dari segi toleransi amat mendalam, dari segi kebudayaan warisannya cukup luas, dan suku kaum ini kalau kita lihat baiknya dalam kawasan Miri, baiknya di Muka, baiknya di Kapit, baiknya di Suai Bekenu sampai ke Kuching. Paling jauh di negeri Sarawak, di Tanjung Datu, ada pekan yang pertama Teluk Melanau. Beliau berucap demikian semasa merasmikan Semarak Warisan Melanau Dalat di Kompleks Kebajikan Dalat pada Ahad. Beliau juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan menambah dengan lengkapnya jajaran perhubungan jalan di seluruh Sarawak kelak ia akan memudahkan industri pelancongan di negeri ini kelak. Ini selain daripada jalan raya Pet Borneo yang dibina, yang akan menghubungkan daripada ujung Teluk Tanjung Datu sehingga ke Lawas. Dan selain daripada itu, kerajaan negeri membina jaringan dalam raya pesisiran yang akan menghubungkan kawasan-kawasan pesisir dan masuk kawasan dalam ini menjadi satu kawasan yang lebih mudah untuk dihubungi. Dan apabila yang lebih mudah dihubungi, disitulah peluang-peluang yang ada, dan usahawan-usahawan tempatan bersama-sama dengan apa-apa produk yang boleh dipertengahkan seperti apa yang telah diutarakan oleh Datuk Seri tadi berkenaan dengan makanan, dengan tarian, berkenaan dengan perubatan, berkenaan dengan macam-macam lagi. Tambah beliau, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dijadual mengadakan lawatan ke Sarawak pada September nanti dan akan singgah di Muka. Ini katanya akan memberi peluang kepada masyarakat Melanau untuk mempersembahkan keunikan budaya mereka. Terdahulu, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak merangkap Adun Dalat Datuk Seri Fatimah Abdullah dalam ucapan aluannya berkata objektif Semarak Warisan Melanau adalah sebagai persiapan untuk menyediakan kandungan atau program bagi Galeri Warisan Melanau 2. Katanya projek rakyat tersebut telah diluluskan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zari Tun Datuk Abang Peng dengan peruntukan sebanyak 18 juta ringgit. Objektif program Semarak Warisan Melanau ini. Program ini sebenarnya adalah sebagai persiapan program untuk menyedia kandungan ataupun content bagi Galeri Warisan Melanau 2. Untuk makluman yang berhormat Menteri, kami sudah ada satu galeri kecil je lah. So yang berhormat Menteri tadi pun ada banyak dari segi budaya. Kita mempunyai budaya yang kita kaya dengan budaya. Jadi dengan itu kita memerlukan sebuah lagi galeri Warisan Melanau 2, projek rakyat yang telah dilulus oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak dengan kos sebanyak 18 juta. Program Semarak Warisan Melanau Dalat ini melibatkan 3 kaum utama di Dalat iaitu etnik Melanau, Iban dan Cina yang mana program kali ini diadakan dalam skala yang lebih besar berbanding sebelum ini. Program ini juga salah satu program bagi menjadikan Dalat sebagai destinasi pelancongan dengan pelancaran Dalat Tourism Trail. Paparan berikutnya, setiap organisasi atau pertubuhan harus memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melaksanakan urusan komunikasi dengan lebih teratur. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, perisian internet masa kini boleh digunakan untuk berinteraksi dengan mudah tanpa perlu berada di lokasi yang sama. Menurutnya, organisasi dan pertubuhan boleh memanfaatkan perkembangan teknologi itu untuk mengendalikan mesyuarat dalam kalangan ahli secara maya sama ada di peringkat tempatan maupun global. Beliau berucap demikian dalam majlis sambutan perayaan Tahun Baru Cina dan majlis apresiasi Warga Emas Persatuan Hakka Miri di sini pada Ahad. Sementara itu, Datuk Seri Lee yang juga Presiden Persatuan Hakka Miri menyeru setiap ahli persatuan agar mengiktiraf dan menghargai sumbangan warga emas yang telah banyak berjasa kepada pembangunan sesebuah persatuan. Dalam perkembangan lain, Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Sebekas boleh dijadikan sebagai platform untuk mengasah bakat dan kebolehan anak muda.
Setiausaha Agong Sebekas dan juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dara Syafiee Ahmad berkata, platform seumpamanya penting kerana golongan muda akan menjadi pelapis kepada pucuk kepimpinan di Sarawak khasnya dan Malaysia amnya. Dan saya harap mana-mana belia yang masih lagi kata orang belum lagi mengenai Sebekas, boleh berjinak-jinak dengan Sebekas. Jumpalah cawangan-cawangan, kita ada unit-unit, ada cawangan-cawangan, percayalah. InsyaAllah tuan-tuan apabila sudah memasuki terlibat sama dengan program Sebekas, tuan-tuan akan merasai bahawa Sebekas ini memanglah sebuah pertubuhan NGO yang boleh digunakan oleh pihak belia kita untuk membangunkan diri mereka. So jangan tanya. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Karnival Kerjaya dan Pendidikan Anjuran Sebekas di Bintulu pada Sabtu. Difahamkan seramai 788 belia telah berkunjung ke karnival berkenaan serta mendapatkan perkhidmatan kerjaya dan pendidikan yang berkaitan. Hadis sama ialah Adun Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Mi. Paparan selanjutnya, penganjuran program Senator School Bowling 2023 mampu menjadi platform untuk mengetengahkan acara tersebut kepada pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah, khususnya di kawasan luar bandar, sekaligus mempromosikan amalan gaya hidup sihat. Menurut Ahli Dewan Negara, Senator Dato' Ahmad Ibrahim, program tersebut membuka ruang kepada pelajar sekolah untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan pada masa lapang. Tidak tu kuat gila main e-sport, main beliput. Termasuk air nangga kita orang jual lah sama-sama lah. Jadinya ada bagus. Bila kita ada 5 minit, 10 minit boleh mainnya. But prolong, interaction skill orang muda terkurang di sekolah. Ya, jadi kita mau menggalakkannya bercampur. Biasa bercampur orang, si malu-malu, si segan-segan. Si semua tidak dapat main football, si semuanya dapat main futsal, badminton. Si semuanya dapat masuk kelas drama. Jadi bowling tu, nya boleh slow and steady, nya akan bergaul. Lama-lama nya akan bermesra. Dari sia, nya akan lepas kemaluannya. Nya pun segan-segannya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas program tersebut di Kuching pada Ahad. Dalam pada itu, Dato' Ahmad berkata beliau telah memperuntukkan geran projek kecil luar bandar MRP sebanyak RM36,000 untuk penganjuran program Senator School Bowling ini di mana ia dianjurkan dengan kerjasama Persatuan Tenpin Bowling Sarawak ABAS. Sebanyak 7 sekolah telah terlibat dalam program tersebut iaitu SJK Chung Hua Sungai Tapang, SK Gerlin, SK Payak Membi, SK Landeh, SMK Batu Kawah, SMK Matang Jaya dan SMK Matang Hilir. Sementara itu, beliau menyatakan bahawa sukan bowling merupakan antara penyumbang terbesar pingat emas bagi Sarawak di Kejohanan Sukan Malaysia SUKMA. Always want to target the top 3 lah, championship. Bowling has been one of the biggest contributor of emas, gold medal. And we would like them to continue to groom the young, to find pelapis yang dapat continue the gold medal for us. For SUKMA, for Sukan C, for Asian Games, for Olympic, insyaAllah. Namun nak jadi profesional yang terserahkan di individu lah. Hadis sama Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Sukan Sarawak Awang Putra Yusri Awang Rizwan serta tetamu lain. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.